Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Azhari daripada Akademi Usaha Mikro dan juga salah seorang daripada tenaga pengajar dan juga sebagai penjemputan untuk sesi live bersama dengan Institut Koperasi Malaysia. Alright, so apa yang saya akan kongsikan hari ini, tajuk dia sangat istimewa. Bagaimana teknik mudah untuk kita mendigitalkan industri penghantaran makanan dan minuman. Alright. So bagi siapa yang terlibat dengan penghantaran makanan dan minuman, insya-Allah sama-sama kita akan bincangkan sekejap lagi. Saya dah tengok siapa yang tengah menonton ni. Saya belum mula lagi Saya baru nak try dulu ni. Siapa yang tengah menonton ni boleh tolong komen tak kalau clear. Tolong komen dekat komen tu clear. Tulis clear. Kalau tulis clear maksudnya saya punya suara jelas. Alright, tolong komen dekat tu ada clear. Okay. Alright. Waalaikumsalam Puan Azlifah. Apa khabar Puan Azlifah daripada KM ni? Alright, dah jelas clear. Okay, good, alhamdulillah. Saya takut kadang-kadang tak clear. Line kat kawasan rumah saya ni kadang-kadang mencabar sedikit. Alright, terima kasih Tuan Salim Don. Puan Arfi Hadi, terima kasih kerana menonton. Alright. So, okay, sebelum saya memulakan ni, kalau anda ada persoalan boleh tanya dekat bahagian komen tu, dan kalau ada apa-apa soalan boleh sajalah komen dekat dalam kawasan komen tu. Okay, kita akan start lebih kurang seminit 2 lagi. Kita bagi chance untuk orang masuk dulu. Nanti kita akan sambung lagi. Ada bunyi bagi sikit. Ada bunyi apa tu? Bagi tu apa? Ada bunyi apa tu? Bunyi bagi sikit. Alright, apa khabar Tuan Isha? Assalamualaikum. Dengar suara saya jelas Saya harap jelas Kalau tak jelas bagi tahu So kadang-kadang dia ada bunyi-bunyi sikit. Alright, kalau sangat jelas dengar suara saya tu okey lah. Kalau jadi boleh faham tu alhamdulillah. Alright, Puan Juliana Yusof apa khabar? Waalaikumsalam. Background ada bunyi apa Sekejap mungkin saya kena tutup kipas kot. Buzzing sikit audio. Oh, dia punya buzzing sikit Okey, sekejap Okey, tak apa. Saya rasa saya pakai suara saya lagi okey kot. Sekejap saya buka. Okey. Dengar tak suara saya jelas tak? Kalau yang ni lagi jelas kot. Ada bunyi buzzing lagi tak? Takut saya punya earphone tadi ada problem. Sekarang jelas tak? Okay, kalau jelas tolong komen jelas sebelum saya mulakan. Lebih kurang dalam seminit 2 lagi saya akan mulakan sesi ni. Kita bagi ruang untuk kawan-kawan datang. Apa khabar Tuan Azhar Latif? Terima kasih. Alright, jelas. Okey, alhamdulillah. Saya cakap kuat-kuat sikit kat rumah ni. Sorry lah, rumah saya ni dia jenis sempoi sikit kan. Kalau nampak dekat belakang tu jenis sempoi tak apalah. Kita sembang-sembang je lah hari ni. Alright. So pertama-tamanya saya ucapkan terima kasih kepada agensi yang menganjurkan program ini, iaitu Institut Koperasi Malaysia. Daripada Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi MEDAK, yang menganjurkan, saya rasa banyak live yang telah dianjurkan oleh Institut Koperasi Malaysia untuk semua ahli-ahli koperasi dan juga usahawan yang mungkin belum jadi ahli koperasi lagi, belum menubuhkan koperasi. Mungkin boleh tengok ruang dan peluang untuk anda cari satu lagi sumber business model untuk pastikan anda boleh ada satu lagi bisnes model untuk anda berniaga melalui saluran koperasi. Dan Institut Koperasi Malaysia adalah institut di bawah kerajaan yang banyak membantu ahli-ahli koperasi untuk membangunkan perniagaan masing-masing. Jadi for those yang mungkin belum mengenali Institut Koperasi Malaysia, boleh pergi ke website mereka ikkm.gov.my untuk anda tengok banyak program dalam
IKM. Alright, dulu kita ada kelas fizikal, kita ada berjumpa, kita ada kelas workshop. Saya rasa jadual ni penuh sepanjang tahun. Dan alhamdulillah kami di Akademi Usahawan Mikro memang antara salah satu tenaga pengajar untuk kelas virtual mall dan beberapa kelas perkongsian ilmu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan tolong pastikan anda layari website www.ikkm.gov.my untuk anda tahu semua program di bawah agensi Institut Koperasi Malaysia. Dan Institut Koperasi Malaysia memang sangat serius dalam membangunkan anda punya perniagaan, terutama ahli-ahli koperasi ni ya. Jadi kepada usahawan-usahawan yang belum intai ruang dan peluang untuk berada dalam dunia koperasi, pastikan anda ambil peluang ni untuk belajar. Di sini banyak kursus asas, kursus advance berkenaan dengan koperasi, macam mana anda boleh bangunkan satu lagi bisnes model yang sangat baik melalui koperasi. Jadi ambil peluang dan ruang ni untuk belajar mengenali Institut Koperasi Malaysia supaya anda boleh tahu cara yang paling baik untuk anda anda kenal. Alright, so agensi Institut Koperasi Malaysia ni antara agensi yang berada di bawah di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan juga Koperasi. Alright. IKM Zon Timur bagi tahu program online back to back. Yes, betul. Program online dia tak berhenti-berhenti. Alright, tak berhenti-berhenti. Saya pun alhamdulillah dijemput lagi untuk hari Sabtu ni untuk kita berada di live yang sama. Hari Sabtu ni berkenaan dengan pendigitalan pula untuk semua perniagaan. Bukan sahaja perniagaan makanan, tapi untuk semua perniagaan untuk masuk dalam e-commerce. Alright, so pastikan anda bersama dengan IKM pada hari Sabtu pukul 11 pagi juga. Saya difahamkan pukul 10 pagi tadi juga ada sahabat kita yang buat live. Jadi jadual memang penuh. Jadi pastikan anda berada di page ni selama yang mungkin lah kalau boleh. Alright. So now pastikan ambil peluang dan peluang untuk belajar apa yang ada dalam koperasi ini supaya anda tahu powerful business model yang memang diiktiraf, yang anda boleh gunakan sebagai wadah untuk anda berniaga dan anda boleh gunakan untuk anda menambahkan lagi pendapatan dengan cara yang tersendiri daripada Institut Koperasi Malaysia yang menjadi agensi yang menyampaikan ilmu untuk anda faham tentang semua sistem yang berkaitan dengan koperasi. Alright, saya diberikan tanggungjawab pada pagi ini untuk untuk anda terutama kepada ahli-ahli koperasi yang memang terlibat dengan industri makanan maupun usahawan-usahawan yang terlibat dengan industri makanan. Ramai orang bercakap tentang macam mana untuk cara kita menjadikan perniagaan penghantaran makanan dan minuman ni sebagai dalam bentuk digital. Sebab sekarang ni tengah MCO tengah ber-PKP. Alright, bila PKP ni ramai yang tak boleh keluar, bazar Ramadan pula dibatalkan, kita pun nak menyambut Ramadan. Jadi saya ambil kesempatan ni mengucapkan salam Ramadan Karim untuk anda semua. Besok kita akan berpuasa insya-Allah. Jadi saya faham cabaran-cabaran yang dihadapi oleh anda. Saya juga orang yang berniaga, saya faham. Kalau anda rasa anda tak ada sales, zero sales, I'm having the same issue anyway. Saya menghadapi isu yang sama juga. Saya faham apa yang berlaku pada anda. Dan alhamdulillah hari ini koperasi bawa satu topik yang sangat istimewa untuk usahawan ataupun ahli koperasi yang terlibat dengan pemakanan dan minuman. Alright. Now, saya nak kongsikan kepada anda, alright, 10 cara paling mudah, teknik paling mudah untuk anda mendigitalkan perniagaan penghantaran makanan dan minuman. Termasuklah penjaja, termasuklah restoran, termasuklah mungkin yang masak di rumah, termasuk caterer, alright. Semua yang terlibat dengan penghantaran makanan dan minuman, dan sangat-sangat penting, alright. Dan Institut Koperasi Malaysia sangat ingin bantu anda untuk pastikan anda faham tentang betapa pentingnya nak mendigitalkan anda punya perniagaan ni, terutama ahli koperasi yang aktif dalam bidang pemakanan dan minuman. Alright, sebelum saya mulakan ni, saya nak minta anda tulis dekat bawah tu, dekat komen tu, siapa yang terlibat dengan makanan, tulis anda jual apa. Jual apa? Saya jual ayam penyet. Contohlah saya jual rendang segera. Alright, saya jual paste paste asam pedas. Cuba tulis komen dekat bawah tu. Alright, minta anda komen dekat bawah tu apa produk yang anda jual supaya at least pegawai-pegawai Institut Koperasi Malaysia yang tengah menonton mungkin boleh bantu anda. Mungkin mereka boleh PM anda nanti macam mana cara untuk anda dapat mendigitalkan perniagaan masing-masing. Di IKM
program ni penuh. Saya tengok, kalau tengok buku dia tu, daripada 1 Januari sampai 31 Disember, memang penuh tuan. Saya dah fly ke Merata Malaysia, ke utara, ke Sabah, Sarawak, IKM jemput. Kalau kelas memang penuh, 200-150 tu standard untuk IKM. So, kalau anda tak join, anda rugi gila, babe. Saya beritahu anda sangat-sangat rugi. Speaker-speaker yang dibawa oleh Institut Korporasi Malaysia ni memang sangat-sangat hebat, sangat-sangat berpengalaman, dan kebanyakannya daripada yang menjadi tenaga pengajar adalah memang on the field, memang berada dalam industri, dan bila mereka bercerita, mereka akan bercerita tentang pengalaman masing-masing. Alright. Tuan Abdul jual kek raya. Oh, okey. Nak raya dah kan, nak puasa ni. Puan Farazi dendeng. Wow, ready to eat. Okey, good. Alhamdulillah. Ini antara makanan-makanan yang patutnya popular sepanjang Ramadan lah ya. Tapi Ramadan tahun ni berbeza tuan-tuan dan puan-puan, sebab kita tak boleh nak berbazar dan juga tak boleh nak solat tarawih. Jadi macam-macam cabaran kita pada tahun ni. Okey, serunding floss. Okey, Salim Don, Tuan Salim Don, serunding floss. Okey tuan, cantik tu tuan. Okey, so ada dua kategori ya. Satu kategori produk yang dah ready made, satu lagi produk yang dimasak macam di bazar Ramadan. Okey, ada 10 tips saya nak bagi pada anda untuk saya kongsikan kepada anda sepanjang live kita pada hari ini. Jangan cakap Captain Brain tak payung. Okay, alright. Puan Jati Ahmad kata biskut raya dan korma. Okay, now for those yang meniaga biskut raya, menurut kajian kami di akademi, kemungkinan besar sepanjang Ramadan ni antara produk yang paling popular adalah kuih raya. Sebab kemungkinan besar, ya Allah, wa'uzubillah min zalik, tapi kalau kita disambung lagi PKP sampai raya, jadi kemungkinan besar orang tak boleh balik kampung. Dan antara elemen suasana raya yang ada boleh dibawa di rumah, tak kisah di rumah banglo ke, di rumah teres ke, di rumah flat ke, di rumah apartmen ke, kondo ke, antara elemen yang paling mudah adalah kuih raya. Jadi kemungkinan besar siapa yang meniaga kuih raya, anda ada ruang dan peluang untuk buat sales yang lebih. Sebab orang tak boleh nak masak kuih raya, orang dah malas, jadi dia akan order je kuih raya untuk menjadikan suasana hari raya. Alright, ready food to eat. Okay, packing daging dendeng. Alright, saya tak tahu nak jual apa. Tak apa tuan, jual aja apa-apa, janji benda halal, benda yang tak melanggar undang-undang. Alright. Okay, acar Puan Kamabarian meniaga acar. Okay, good. Alhamdulillah. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan akan sanggup bersama berkomunikasi dengan mesej yang anda bagikan. Alright, so 10 tips. Yang pertama, okay, tolong salin siapa yang tengah menonton ni, sama ada salin dekat nota ataupun ada salin dekat mesej, supaya orang lain juga boleh nampak, ataupun orang yang menonton selepas live dia juga boleh dapat ilmu ni. Yang pertama, pada usahawan yang terlibat dengan penghantaran makanan dan minuman, dan juga ahli koperasi yang terlibat dengan penghantaran makanan dan minuman, yang pertama, pastikan anda guna benda yang percuma dahulu. Sebab kalau kita nak mendigitalkan dalam masa berapa hari nak puasa ni, bukan berapa hari, besok dah puasa dah. Alright, dan sepanjang bulan Ramadan ni, kalau nak belajar benda yang terlalu canggih-manggih, takut tak sempat. Jadi ambil benda-benda yang percuma. Okey, tolong salin antara benda yang percuma yang anda boleh gunakan. Yang pertama, WhatsApp Business. Dalam WhatsApp Business ada katalog. Jadi anda boleh pakai WhatsApp Business untuk anda letak semua katalog produk makanan anda ataupun minuman anda, dan orang boleh beli. WhatsApp Business. Alright, tu yang pertama. Yang kedua, anda juga boleh pakai Facebook Marketplace. Alright, Facebook Marketplace untuk anda boleh jual dekat Facebook Personal. Dekat Facebook Personal ada satu bahagian yang gambar macam rumah tu, dinamakan Facebook Marketplace. Anda boleh pakai dan anda boleh boleh jual secara direct kan. Yang bagusnya Facebook Marketplace, dia mengikut lokasi. Jadi kalau anda berada di Bandar Sunway, orang di Bandar Sunway akan jumpa anda sepanjang anda berniaga di dalam Facebook Marketplace. Tu yang penting. Alright, pertama WhatsApp Business, kedua Facebook Marketplace. Yang ketiga, siapa yang advance sedikit boleh tengok Facebook Page Shop. Dalam Facebook page ada tab shop. Ini semua e-commerce platform yang percuma. Alright, boleh anda tengok. Semalam saya baru buat kelas kelas Facebook Market Shop sama dengan sahabat-sahabat usahawan semua. Anda boleh pakai Facebook page shop ni untuk anda senaraikan semua produk makanan dan minuman anda. Okey. Carousel adalah platform yang percuma dalam online, social media yang percuma. Carousel anda boleh senaraikan banyak produk dekat Carousel untuk anda mula menjual dalam dalam online. Okey, so selain daripada itu, yang paling popular Mudah.my. Alright, Mudah.my anda boleh senaraikan makanan-makanan anda di Mudah.my. Jadi ni antara platform yang percuma yang ramai orang tak pakai lagi pun. WhatsApp Business ni, trust me, based on our experience,
daripada 100 orang usahawan yang pernah kita jumpa, kemungkinan besar dalam 70 ke 80% tak pernah kenal apa itu WhatsApp Business. Dia tahu WhatsApp biasa je. WhatsApp Business lagi canggih. Anda boleh ada buat label perniagaan, tahu siapa yang dah beli makanan anda, siapa yang dah hantar barang makanan tersebut. Alright. So itu antara benda yang percuma yang anda boleh pakai. Okay. So kalau siapa yang dengar apa yang saya cakap ni, tolong tulis dekat komen tu nombor 1, guna apps free. Tulis kat bawah tu nombor 1, guna apps free. Tolong tulis dekat komen tu, guna apps free. Allah Akbar. Guna apps free. Alright. So nombor 1 adalah guna apps yang free. Okey, tu yang pertama, guna apps free. Siapa tengah menonton ni boleh tulis kat situ supaya kawan-kawan dapat nota. Jadi dapat pahala lebih sikit. Bila anda tulis, orang baca, pahala anda pun bertambah. Alright, kita sekarang ni nak kutip pahala. Alright, terima kasih Puan Rina. Orang yang pertama tulis guna apps free. Alright, WhatsApp Business lagi laju. Cepat-cepat install. Betul Puan Azlifah. Alright, guna apps free. Itu yang pertama. Yang kedua, tolong guna semua social media yang anda ada. Anda ada Telegram, anda ada Facebook personal, anda ada WhatsApp biasa, anda ada Instagram, anda ada LinkedIn siapa yang ada, anda ada mungkin ada WeChat, anda mungkin ada TikTok. Alright, so guna benda-benda ni untuk anda promosi. TikTok antara benda yang paling best sebenarnya anda kalau nak buat promosi. Saya tak suruh anda menari yang kelakar-kelakar dalam TikTok, tapi anda buat promosi dalam menggunakan aplikasi TikTok untuk anda mula menjual produk makanan dan minuman anda, dan sangat-sangat berkesan. Ingat balik bila anda terlibat dalam makanan dan minuman, hampir semua orang boleh beli produk dan makanan anda. Hampir semua orang. Saya tak kata semua orang hampir semua orang. Selagi namanya manusia, dia perlukan makanan. Alright, jadi anda yang berniaga makanan dan minuman ni, ahli-ahli koperasi yang berniaga makanan dan minuman ni, cuba ambil aplikasi social media yang memang dah ada dalam tangan. Alright, Facebook personal, boleh promote dekat posting, boleh promote dekat WhatsApp, forward dekat kawan-kawan. And ingat bila anda promote, it's non-stop. Okay, non-stop promotion. Key point dia adalah non-stop. Jangan berhenti. Kalau anda berhenti, orang tak ingat anda. Dah lah anda tak jumpa dia orang sekarang. Anda tak ada bazar Ramadan lagi. Anda dah tak boleh buka restoran. Kalau boleh buka pun tak ramai orang boleh datang. Jadi kena keep on promoting. Jangan spam, tapi promote. Bila promote maksudnya ada timing yang betul. Alright, pagi. Pagi ingat pagi pukul 10.43 pagi. Jangan tanya saya kenapa. Sebab kelar dekat IKM pun ramai yang tanya kenapa 10.43 pagi. Jangan tanya aku kenapa, sebab benda tu memang berdasarkan kajian. Pagi pukul 10.43 pagi. Kalau tengah hari antara pukul 2.30 pukul 2 ke 2.30. Alright, itu kalau tengah hari. Kalau malam anda nak buat posting ke, nak blast message dekat WhatsApp ke, kalau malam anda buat pukul 11 ke 11.30 malam. Lepas isyak jangan hantar. Orang tengah sibuk, orang tengah nak makan, orang tengah nak lepak dengan family. Hantar sebelum tidur. Sebab orang rajin buka WhatsApp sebelum tidur. Orang rajin buka WhatsApp selepas makan 2 ke 2.30. Orang juga rajin buka WhatsApp selepas dia mula bekerja pukul 10. 10.3 dia akan buka. So point yang kedua, non-stop promotion. Point yang kedua tolong tulis kat situ. Point yang kedua, social media non-stop promotion. Alright, social media non-stop promotion. Jangan berhenti. Alright, bukan spamming. Ingat spamming lain, dia ada adab dia. Bila kalau dalam group to group workshop, kalau anda rasa dia sesuai untuk makan, anda forward lah. Ayat tu kena betul. Satu iklan tak boleh tak kat semua orang. Dia ikut lain-lain iklan, lain-lain group. Jangan main belasah aja jadi spamming, dan that's not good. And you mungkin kena, tuan-tuan dan puan-puan mungkin boleh kena ban dengan WhatsApp. Alright, Puan Nur Aslamiah bagi tahu. Puan Aslamiah, apa khabar Puan? Alright, Puan Aslamiah ni banyak bantu saya ni. Alright, keep promoting every day. Alright, Puan Nasal Malaysia. Alright, Puan Rina Amri bagi tahu social media non-stop promotion. Non-stop promotion, itu yang kedua. Yang ketiga, ni kepada yang ada restoran, gerai dan sebagainya, yang masak caterer contohnya, ada central kitchen dan sebagainya. Yang ketiga, buat delivery sendiri.
Memang betul masa PKP ni memang ada cabaran sedikit. Mungkin anda kena tahan dengan polis, dengan apa. Tapi saya faham polis dan askar di luar sana nak bantu anda. Kalau anda betul genuine nak hantar produk, tulis surat elok-elok, tunjuk dekat dia, saya memang berniaga dari rumah tuan, saya nak hantar makanan. Tapi janganlah pergi jauh-jauh. Janganlah kau berniaga dekat Gombak, lepas tu kau nak hantar dekat Kelang. Tak logik lah. Kalau Gombak dekat kawasan 10 km, kalau boleh jangan lebih 5 km sahaja. Ambil 5 km ke bawah. Maksudnya pendek lah, kawasan sekitar je. Alright, kalau anda tinggal di apartmen, ketuk semua pintu apartmen anda. Kalau anda tinggal di flat, ketuk semua pintu flat anda supaya anda dia orang tahu yang anda boleh masak dan anda boleh tolong bagi makanan. Pada yang duduk dengan kawasan rumah tiara dan sebagainya, rajin pergi pusing sekejap. Kalau tak boleh keluar pun tak apa, masuk dalam grup-grup community kawasan perumahan masing-masing. Jadi buat delivery sendiri. Okey, pakailah motor. Kalau tak ada, upahlah orang. Kalau tidak, anda boleh juga pakai delivery service yang ada dekat luar sana. Ada Mr. Speedy, ada Arrival, ada apa lagi, Deliver, ada lagi apa lagi yang popular macam Max Dispatch. Alright. So ni antara dua cara. Nak hantar sendiri boleh, nak minta orang hantar pun boleh. Tak ada masalah. Okey, delivery sendiri ya. Poin yang ketiga, buat delivery sendiri. Jangan tunggu orang. Kalau anda tunggu orang, tak jalan bisnes anda. Jadi penat bincang dalam ahli lembaga pengarah punya meeting. Kita akan buat makanan, kita akan buat bazar Ramadan, tiba-tiba tak berjalan. Terutama ahli koperasi ni ya. Ahli koperasi kena sangat-sangat serius. Institut Koperasi Malaysia betul-betul nak tolong anda. Kalau mereka bagi poin ni, ini poin pun kita bincang-bincang dengan Institut Koperasi Malaysia, tajuk dia dan sebagainya. Dan kalau dah ada ruang dan peluang ilmu yang diberikan ni, tolong ambil action dan tolong buat. Okey, Puan Farazi kata delivery sendiri ya, betul. Puan Azifah kata promote kat WhatsApp grup taman ya, betul. Grup taman, grup flat, grup kondo, surau, masjid. So macam-macam lah. Kalau dia yang non-Muslim ada boleh promote dekat anda punya religious group ke apa, go ahead, tak ada masalah. Janji orang tahu yang anda memang menjual. Sekarang ni bagus ni, orang semua nak tolong. Kadang-kadang dia beli tu bukan nak beli sangat pun, dia nak tolong anda je. Tak apalah, janji ada seal. Alright, itu yang ketiga, buat delivery sendiri. Kalau anda kena tahan dengan polis ataupun askar, pandai-pandai lah berbicara baik-baik dengan diorang. I'm sure diorang nak tolong anda. Bagi alasan yang kukuh, dah ada orang bayar, tunjuk bukti pembayaran, tunjuk bukti alamat, kemudian buat surat elok-elok, tunjuk kat polis. Saya rasa polis memang nak tolong anda. Dia orang betul-betul nak bantu anda. Cuma anda kena pandai berkomunikasi baik-baik dengan diorang. Alright, okay, itu yang ketiga. Yang keempat, ni yang penting ni. Bila dah buat sendiri, alright, yang keempat, cuba mulakan dengan jiran-jiran sebelah dulu. Sebab kita ni kadang-kadang poyo tau. Maaf lah ya, bahasa saya pelik sikit. Kita ni sangat-sangat poyo sebab kita berniaga makanan dekat Bandar Sunway. Orang Bandar Sunway tak tahu pun kedai kita wujud. Jiran sebelah rumah tak tahu pun kita tokey makanan. Alright, sangat-sangat menyedihkan. Jadi, tolong jual di karangan kejiranan anda dahulu. Itu yang keempat, jual di kawasan kejiranan anda. Pastikan semua orang kawasan tu tahu anda. Kalau ada 6 blok, 6 blok tu kena tahu anda berniaga makanan. Sebab makanan ni bagus, hampir semua orang nak beli. Alright, sama dia nak beli yang murah, mahal, dia nak beli sendiri ke, dia nak masak sendiri ke, itu belakang kira. Orang tetap kena makan. Alright. So Puan Salmah kata, Puan Salmah Isak kata, cuba mulakan dengan jiran-jiran dulu. Ya, betul. Cuba mulakan dengan jiran-jiran dahulu. Alright. Tuan Isya Omar kata, promote within community group. Ya, betul. Promote jiran. Jiran sebelah rumah pun tak tahu anda masak. Macam mana tu tuan? Sekarang ni tak ada masa lagi nak malu-malu, nak segan-segan. We need sales. Most of us jadi jangan tunggu. Dalam zero sale boleh lepak lagi dalam grup WhatsApp, tak nak call, tak nak bagi tahu, tak nak angkat telefon. Angkatlah telefon. Kadang-kadang kalau ada saudara mara terdekat nak order, hantarlah. Kalau sesuai untuk hantar. Alright, so ingat, circle kejiranan anda dahulu. Pastikan anda buat circle kejiranan anda dahulu. Habiskan semua kawasan. Kalau anda ada 200 penduduk dalam kawasan taman anda, pastikan 200 penduduk ni tahu anda buat makanan dan minuman. Alright. Cara paling mudah, saya dah sebut tadi, grup WhatsApp, Facebook group, whatever lah platform yang ada, supaya semua jiran anda tahu yang anda memang berniaga kanan. Alright, itu yang kelima. Betul, yang kelima kan. Mulakan dengan jiran dahulu. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, alright. Saya kena refer nota je, kadang kita pun lupa kan. Tak apa, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so yang keenam. Ni yang keenam ni kepada yang berniaga makanan basah.
Kalau makanan kering yang masalah macam jual serunding, jual sambal hitam, alright, jual paste asam pedas, itu okey, straightforward, boleh anda boleh jual di mana-mana. Tolong siapa yang meniaga makanan-makanan yang bukan kering, yang memang dah pack, anda boleh jual di banyak tempat, di Facebook, di Shopee, di Lazada, di Ubeli, PG Mall, di di MX Mall, di platform tak nak jual. Kalau yang bukan basah, kalau makanan yang masak yang basah, itu platform dia lain sikit. Alright, anda of course yang paling popular Food Panda dengan Food Panda dan juga Food Food Panda dan juga GrabFood. Itu yang antara yang paling popular. Alright, so itu antara platform-platform yang anda boleh pakai. Alright, so seterusnya kita tadi kita cakap pasal mulakan jiran dulu. Yang ke-6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, yang ke-6, bila nak bungkus foto yang basah, tolong ikat mati dan packing elok-elok. Sebab kalau anda tak packing elok-elok, bayangkan, sebab ini pasal digital, pasal online, orang akan bagi review yang sangat tak bagus kepada anda. Ingat balik, kita tak bagi dekat tangan, kita bagi pada deliver boy, ataupun kita bagi staff kita pergi hantar, ataupun anak-anak kita pergi hantar, atau ayah kita pergi hantar, alright, ataupun suami kita pergi hantar, ataupun isteri kita pergi hantar. Jadi ikat elok-elok supaya tak tumpah. Satu. Keduanya, packaging yang cantik-cantik. Alright, buatlah packaging yang lawa. Kalau tak ada ruang dan peluang semasa PKP ni, ambillah packaging yang terbaik. Anda aja tahu, ini industri anda. Alright, pastikan anda dapat packaging yang baik supaya anda boleh diberi review yang baik oleh orang yang membeli produk anda. So bila makanan minuman ni, terutama yang basah, anda tak jumpa dia. Sebab kita cakap pasal online sekarang ni, mendigitalkan anda punya perniagaan. Jadi mereka tak nampak anda. Jadi mereka nampak produk yang sampai dekat tangan dia je. So pastikan dia impress. Ni satu lagi tips saya beritahu. Tips tambahan saya beritahu kepada yang meniaga makanan basah. Kalau boleh, tolong bagi benda free. Contoh, dia order ayam penyet dengan air mineral, bagilah sebiji buah apple, bagilah sebiji pisang. Bila dapat benda free, orang macam, what? Ada benda free? Nampak? Psikologi je. Tak mahal pun. Pisang yang kecil-kecil pun tak apa. Pisang yang besar macam tu pun okey. Jadi bagi benda free. Orang suka benda free. Alright? Sebab dia tak berkomunikasi dengan anda. Dia hanya berkomunikasi dengan delivery boy, dengan orang yang menghantar. Jadi anda bagilah benda free. Saya dalam grup yang kami tengah bimbing, ada lebih kurang 200 orang penjaja yang kita tengah bimbing sekarang ni. Kita minta dia bagi benda free. Ada 200 orang penjaja yang kita bimbing, dan 183 masih lagi belajar, dan 46 dah on board dalam kita punya platform yang kita namakan selerabazar.com. Anda boleh layari nantilah. Itu kata orang, kita punya program sosial yang kita nak bantu penjaja-penjaja jalanan yang meniaga tepi jalan dengan bazar Ramadan ni supaya berada di online. Anda boleh layarilah selerabazar.com. Kita bagi tahu dia bila masuk dalam platform ni, tolong bagi benda free. And I don't want to know about your benda free. You all decide lah, ikut kos masing-masing. Alright, so itu tips bagi tahu. Tolong bagi benda free. Okey, sekejap saya Assalamualaikum, baru sempat join, dah terlepas. Allah, tak apa, nanti boleh go through balik tuan. Delivery sendiri, jaga customer dan jiran datang ambil. Ya, betul, juga customer. Yes, kalau jiran dekat-dekat, kita boleh datang ambil. Tak ada masalah. Puan Rosita, terbaik Cik Azari. Alhamdulillah Puan Rosita. Saya berkongsi, ucapkan terima kasih kepada Institut Koperasi Malaysia. Saya tukang bercerita je. Yang menjemput ni, yang menguruskan program ni adalah Institut Koperasi Malaysia. Mereka yang betul lumus ni bekerja work from home. Nak pastikan anda ada ilmu. Bayangkan pegawai-pegawai kerajaan ni bekerja work from home, hari-hari fikir macam mana nak teruskan anda dapat ilmu. So say thanks to them. Alright, they might not be direct frontliners, but they are still frontliners, tapi berada di belakang. Alright, kalau tak ada pegawai-pegawai yang bekerja sepanjang PKP ni, tak jalan langsung bisnes kita. Alright, lagi langsung tak dapat ilmu. Alright, so say thanks to Institut Koperasi Malaysia. Puan Salamanong, selamat datang Puan Salamanong. Okey, bungkus elok-elok. Itu poin yang ke-5, bungkus elok-elok. Alright, so now yang seterusnya, tulis dekat bawah tu, bungkus elok-elok. Faham lah kalau packaging elok lah. Kalau bungkus lah. Alright, bungkus elok-elok. Tulis kat tu, bungkus elok-elok. Alright, benda-benda mudah ni kadang-kadang ramai yang lupa. Bila saya dipanggil oleh RTM, Astro Awani, Radio RTM, saya tahulah mungkin ada yang perasan saya banyak kali keluar dekat mainstream media. Saya banyak tekankan benda ni.
tengok benda-benda yang simple. Jaga kebersihan anda. Bila makanan anda bersih, orang ingat, orang tahu dan orang akan bercerita lagi baik tentang anda. Social media jangan buat main. Bila dia cakap, dia akan jadi benda yang sangat viral. So be careful and jaga kualiti makanan anda. Bungkus elok-elok, jaga kebersihan dan sebagainya. Okey, yang seterusnya, yang nombor 6 rasanya kan. Alright, yang nombor 6, pastikan anda set up satu hotline number. Sebab ingat balik, bila penghantaran makanan dan minuman ni, wahai ahli-ahli koperasi sekalian, usahawan-usahawan sekalian, pastikan anda ada hotline number. Kalau tidak, campur dengan nombor personal anda, pengsan tuan-tuan dan puan-puan, anda nak layan order. Alright, dah lah dalam tu lah grup apalah, grup macam-macam lah. Jadi bila anda tak asingkan nombor telefon, jadi pening. Bila jadi pening, orang akan tertinggal. Anda akan tertinggal order yang orang minta. Jadi belilah prepaid yang murah-murah pun tak apa. Janji boleh WhatsApp, asingkan nombor order menggunakan nombor tersebut. Kalau handphone anda dual SIM, boleh slot in anda punya SIM card. Kalau tidak, carilah handphone yang murah-murah yang cikai-cikai, belilah dekat dekat Shopee ke, dekat mana-mana ke, dekat online portal yang ada. Sebab nak pergi kedai tak boleh sekarang, tengah PKP kan. Jadi ambil je benda-benda yang murah. Ambil satu handphone, slot in nombor yang simple. Nombor prepaid yang anda boleh gunakan untuk orang order. Jadi tak bercampur. Dan tolong pakai WhatsApp business. Jangan pakai WhatsApp personal untuk nombor hotline ni. Pakai WhatsApp business. Alright, rezeki nanti kita boleh kongsi ilmu macam mana nak buat WhatsApp business. Alright, so pastikan guna WhatsApp business supaya anda boleh guna sebaik mungkin apa aplikasi yang ada dalam WhatsApp business. Alright, so asingkan nombor telefon. Benda-benda mudah je ni. Kita nak mendigitalkan perniagaan, kelam kabut dengan order bercampur dengan WhatsApp personal, keluarga, kawan dan sebagainya. Jadi asingkan awal-awal. Alright, dual SIM, slot in. Kalau bukan dual SIM, kena invest sikit untuk cari handphone yang murah-murah pun tak apa. Janji boleh WhatsApp, cukup lah untuk perniagaan ni. Alright, ataupun pakailah handphone anak yang tak pakai ke kan. Handphone yang rosak sikit tu kan, tapi boleh pakai kan. Okay, so boleh pakai tu. Yang seterusnya, sekejap saya tengok dulu. Ada orang tulis ni, pastikan ada nombor hotline. Ya betul Puan Roswati, pastikan ada nombor hotline. Alright, betul. Tuan Salim Don, guna nombor telefon WhatsApp lain khas bisnes Alright, Puan Salamah Nong, Assalamualaikum. Maaf lambat join, tak apa, line slow, is okay, faham. Bila time tengah-tengah hari ni, semua orang nak get online. Sebila nak get online, semua orang akan guna data yang sama. Jadi kek yang sama, share ramai-ramai. Jadi tu yang kadang-kadang slow tu. Okay, alright. So yang seterusnya, ni yang paling penting ni, tolong salin elok-elok. Alright, tolong salin elok-elok. So kalau anda dah ready, alright, anda tulis dekat bawah tu, ready. Alright. Okay, kalau anda ready, tulis ready. Puan Aminah rajin tulis semua. Bersih, percuma, betul. Alright, apa point ni tulis ni? Jangan saya tengok. Yes, bersih, percuma, WhatsApp business, betul. Alright, jaga kebersihan, percuma, bagi barang-barang percuma yang kecil-kecil pun tak apa, guna WhatsApp business. Okey, yang seterusnya kita nak kongsikan satu lagi point. Alright, satu lagi point yang anda boleh pakai untuk mendigitalkan perniagaan anda dalam masa tengah krisis PKP ni. Okey, yang keenam. Untuk yang keenam adalah yang keenam ketujuh tak kisahlah. Okey, yang keenam, anda guna semua free e-commerce platform yang ada. Alright, semua e-commerce platform yang ada. Paling popular Shopee. Alright, paling popular Shopee. Anda boleh guna juga Lazada kalau anda makanan yang kering. Kalau makanan yang basah, anda boleh guna Facebook Marketplace. Alright, boleh guna semua marketplaces yang ada ni. So benda ni memang ada dalam tangan, cuma kita tak pakai. Paling senang Carousel. Saya dah mention awal tadi tentang macam mana anda boleh guna social media, dan antara yang paling popular boleh guna Carousel. Carousel ni bagus, dia mengikut lokasi Sebab kalau anda buat perkhidmatan penghantaran makanan dengan restoran, bazar dan sebagainya, dia mengikut lokasi. Takkanlah orang Kelang nak beli makanan daripada Ampang, macam tak logik. Logik tapi macam tak logik. Alright, jadi orang Ampang selalu akan beli di Ampang. Alright, orang di Sunway akan beli di kawasan Sunway. Jadi guna aplikasi yang ada map, contohnya Carousel. Anda tolong study apa yang ada di Carousel. Carousel antara platform yang sangat powerful. Facebook Marketplace, alright, yang
apa lagi, mudah.my yang percuma, tak kena bayar pun benda ni. Marketplace Shopee, benda yang free, tak kena bayar, cuma kita tak nak guna. Alright, Lazada pun dah free sekarang, dia ada promosi sepenuh PKP ni. Anda boleh masuk Lazada secara percuma. Alright, memang sebelum ni dia percuma juga, tapi dia akan banyak bantu anda dengan promosi-promosi. Jadi masuk dalam marketplace yang percuma ni, you beli percuma. Alright, boleh masuk. Jadi masuk dalam semua marketplace yang ada ni. Kalau anda ada platform sendiri, ada website sendiri, ada e-commerce system sendiri, alhamdulillah. Kalau foto yang belum, kena rajin. Daripada duduk rumah tak buat apa-apa, baik belajar cara nak masukkan produk dalam marketplace yang cuma. Alright, Tuan Muhammad Salami bagi tahu, Salami marketplace, yes, betul. Marketplace, alright. Ya, saya minum air sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, so marketplace, pasti guna marketplace yang ada ni. Alright, antara yang popular saya ulang balik ya, Shopee, Lazada, Ubeli, apa lagi, 11 Street, MX Mall, PG Mall. Ini antara marketplaces yang memang free, anda boleh join. Alright, dia bayar sikit-sikit, ada yang free. Mungkin promosi tengah PKP ni dibagi yang percuma. Jadi masuklah dalam ni, jangan tunggu lagi. Sebab kalau anda nak buat sistem sendiri, it will take some time. Bukan tak boleh, tuan-tuan dan puan-puan, boleh, tapi dia akan makan masa, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kita pakai benda yang ada dalam tangan dahulu. Alright, okay. Next point. Okay, siapa yang dah faham, tolong tulis dekat bawah tu marketplace percuma. Tulis dekat komen tu marketplace percuma. Alright, Puan Salma tulis guna marketplace Shopee, Lazada, FB Marketplace, mudah.my, Carousel dan sebagainya. Yes, kalau makanan basah, of course cuba cari Foodpanda dan juga apa namanya, GrabFood. Sekarang dah banyak aplikasi orang keluarkan untuk bantu anda. Banyak macam kami di Selera Bazaar, selerabazaar.com, ada yang buat apa lagi, delivery, ada bazaar.delivery. Banyak platform-platform yang telah direka cipta oleh pemain-pemain industri untuk bantu anda berada di online. Alright, pakailah selagi benda tu percuma. Kalau tak ada bajet, pakailah. Kita pun tak ada bajet sekarang ni, sales dah lah kosong. Alright, dah lah zero, hampir zero. Ada juga yang masih buat sale banyak, alhamdulillah. Alright, jadi kita carilah yang percuma dahulu. Dah semua platform dah free. Betul Tuan Zalmi, pakai je. Puan Rosmawati kata marketplace percuma. Okey. Now, sebelum saya sambung lagi 2-3 poin lagi, ada apa-apa soalan boleh tanya dekat situ. Kalau saya nampak nanti kan saya cuba jawabkan. Kalau tidak mungkin pegawai KM ataupun saya akan tengok dekat live tu apa soalan yang anda boleh tanya. Nak tanya boleh tanya sekarang. Untuk makanan basah gunakan Foodpanda ataupun Grab. Ya, betul. Itu yang paling popular, right? Tapi kalau dia makan masa, cari platform lain. Saya rasa dekat WhatsApp banyak platform-platform baru yang tumbuh untuk bantu anda. So ambillah platform ni, pakai je. Bagusnya e-commerce, lagi banyak anda join lagi elok. Jangan pilih aku nak Shopee je, aku nak Ubeli je, tak, aku nak GrabFood je, tak. Letak semua, sebab anda tak tahu orang beli produk makanan dan minuman anda dekat mana. You takkan tahu dekat mana dia beli. Jadi letak selagi boleh. Tak tahu, belajar. Kalau siapa yang ada Institut Koperasi Malaysia buat kelas live, nanti belajar. InsyaAllah ada rezeki nanti. InsyaAllah saya dan tim saya akan mengadakan kelas virtual mall, alright, bersama dengan Institut Koperasi Malaysia. Dan kalau ada pengumuman tu nanti, kalau telah diumumkan oleh Institut Koperasi Malaysia, tolong ambil peluang ni ahli-ahli koperasi sekalian. Tolong ambil, duduk di rumah belajar, alright. Kita tunjuk cara step by step macam mana nak masuk dalam e-commerce yang dah ada dalam sistem, dalam market. Alright, so now yang ketujuh. Alright, yang ketujuh, belajar ambil gambar yang cantik. Alright, kalau anda punya handphone kurang cantik kamera, tak apalah, cantikkan selagi yang boleh. Make sure high definition, HD. Kalau makanan, pastikan lapik meja putih dan anda punya pinggan pun putih. Produk saya aiskrim macam mana? Okey, kalau aiskrim dia mencabar sikit puan, sebab puan kena hantar direct kepada orang yang nak order, yang dah order. Saya cadangkan for those yang terlibat dengan aiskrim ni, sebab kita memang tak boleh nak keluar lagi. Jadi cuba buat packaging aiskrim macam aiskrim wall tu dalam bekas. Kalau simpan elok-elok, kena ada facility lah, kena ada peti ais yang elok. Bila orang order, cepat-cepat hantar penghantaran. Orang jangan ambil yang jauh-jauh. Kalau jauh-jauh, cair pula aiskrim tu korang. Jadi ambil kawasan sekitar yang 3 km ke bawah saja untuk anda boleh hantar aiskrim tu. Boleh jual sebenarnya, tak ada masalah pun walaupun aiskrim.
Banyak platform minta SSM. Kalau koperasi boleh ke? Okey, kalau untuk menjawab soalan ni nanti boleh refer kepada koperasi, boleh call pejabat Institut Koperasi Malaysia maupun SKM, Suruhanjaya Koperasi Malaysia. Tapi rasanya refer pada IKM aja, Institut Koperasi Malaysia. Dia orang boleh bantu macam mana cara untuk masuk platform dengan menggunakan koperasi. Generally untuk agensi kerajaan memang mereka dah iktiraf koperasi, tak ada masalah. Kebanyakan memang boleh masuk. Okey, apa-apa saja platform yang disediakan oleh kerajaan. Sebab ingat balik, koperasi memang bisnes model yang diiktiraf. That's why diwujud Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Okey, bila ada kementerian tersendiri, tanda itu memang dah tak jadi isu. Alright, cuma tanyalah untuk penjelasan, boleh hubungi Institut Koperasi Malaysia ataupun klik dekat atas tu ada messenger, boleh tanya. Alright. Berapa transport charge Foodpanda dan GrabFood? Okey, Foodpanda dan GrabFood, kalau saya sebagai pembeli ikut lokasi tu ada RM3, ada RM5, ada RM10, RM10 pula, ada RM7, bergantung pada lokasi. Alright, jadi anda akan tengok dekat mengikut lokasi orang yang beli. Dia belajar ambil gambar. Ya, betul, ambil gambar. Makanan pinggan kena putih, alas meja kena putih. Tak ada bajet, tak apa, beli kertas mahjong. Pinggan tu kena belilah warna putih tu ya, atau pinjam jiran sebelah, letak kat situ, letak makanan biar putih nampak terserlah makanan tu. Ambil gambar cantik-cantik. Tak apa nak letak varnish ke bagi cantik, bukan nak makan makanan tu pun ambil gambar je biar nampak berkilat, benda tu nampak macam letak minyak sikit bagi dia berkilat. Tu antara teknik-teknik yang anda kena belajar, cara ambil gambar yang cantik. Angle kena betul daripada atas nampak ke bawah. Alright, nampak macam bird's eye view. Alright, gambar main peranan kepada usahawan dan juga ahli koperasi yang terlibat dengan makanan dan minuman sangat penting, sebab orang tak jumpa anda, dia jumpa gambar anda saja. Kalau gambar anda tak cantik, orang tak beli. Alright, dalam dunia digital dia akan tengok gambar anda dulu. Jadi belajar cara nak ambil gambar. Dekat YouTube banyak video-video yang mengajar anda ambil gambar makanan. Search saja how to take good picture for food and drink, ataupun bagaimana cara mengambil gambar untuk makanan minuman. Banyak artikel dalam online yang anda boleh baca. Nak pergi kelas tak sempat. Alright, kalau ada kelas IKM punya online, datang belajar, stay put. Alright, untuk anda belajar cara untuk anda dapatkan ilmu online ni. Okey, yang seterusnya, belajar ambil gambar. Invest in your phone. Kalau rasa phone anda kurang cantik, pinjamlah phone anak yang lagi cantik, atau pinjamlah handphone suami yang lagi cantik. Sebab tak boleh keluar kan. Nanti bila ada bajet lebih sikit, invest in good handphone. Nak beli handphone, bukan beli handphone untuk uha-uha. Beli handphone untuk perniagaan, sebab itu adalah tool anda dalam perniagaan. Okey, pengalaman apa ni, pengalaman luas ni Puan Salmah. Ya, betul. Okey, Faroswati cakap untuk makanan gunakan lapik meja dan pinggan putih supaya makanan, yes, betul, nampak yang menyala. Okey, alright, so seterusnya ayat kena power. Ini yang ke-8. Ayat kena power. Copywriting anda kena power. Ada dua copywriting ada dua. Satu, iklan kena yang mengiurkan, sebab anda makanan kena bercerita tentang lapar, kena bercerita tentang sedapnya makanan, nikmatnya berbuka puasa, nikmatnya bersahur. Jadi kena cerita tentang kenikmatan makanan. Bila anda cerita tentang kenikmatan makanan, orang terasa. Bila terasa, baru dia beli. Itu teknik copywriting orang yang terlibat dengan industri makanan minuman. It's all about alluring, menyelerakan, baru orang beli. Jadi ayat copywriting kena betul. Dan yang kedua, ayat copywriting untuk anda punya product description. Okey, ada berapa ketul ayam, ayam macam mana, ayam goreng ke, ayam rebus ke, whatever lah. Kena jelas supaya orang nampak gambar yang cantik, orang nampak description, okey, aku beli sekarang. Alright, so product description sangat penting sebab dia menerangkan gambar tersebut. Kadang-kadang gambar tak nampak ayam 2 ketul, ayam seketul je, padahal anda bagi 2 ketul. Jadi jelas, kena transparent dengan anda punya pembeli, sebab mereka tak jumpa anda langsung. Alright, so mereka tak jumpa anda. Okey, belajar cara ambil gambar dan cantik, ada explore. Alright, good. Puan Roswati kata invest on good handphone. Ya, terima kasih Puan. Alright, so ayat kena power. Ayat yang menyelerakan, lapar, alright, nikmat. Okey, seronok berkeluarga. Bila buka puasa, dapat makan bersama keluarga, makan bersahur bersama keluarga. Nak puasa ni foto yang muslim ya. Alright, so ambil guna istilah-istilah yang memang menarik perhatian orang untuk beli. Ayat kena power. Pandai-pandailah tulis. Alright, pandai-pandailah, sebab nak pergi kelas tak sempat lagi dah. Puasa pun dah start besok. Jadi tulislah apa-apa yang simple-simple dulu. Alright, dari segi copywriting untuk iklan dan copywriting untuk product description, pastikan jelas, terang jelas.
kuah dia macam mana, berapa banyak. Alright, so siapa yang rasa ada belajar sedikit sebanyak ni, tolong bagi thumbs up boleh kepada Institut Koperasi Malaysia. Tolong tekan thumbs up, boleh. Tolong tekan thumbs up ataupun small love tu, letak small love tu. Alright, small love tu pastikan ada tekan small love dan juga thumbs up supaya bersemangat sikit Institut Koperasi Malaysia untuk bagi lagi banyak ilmu anda dengan speaker-speaker yang hebat-hebat yang mereka akan jemput. Alright, so ada yang tanya ni, ikan makanan mesti biar produk kitchen kena jelas. Ya betul, copywriting kena baik. Betul tuan. Puan Salimi kata produk yang jelas, hasilkan juga yang power. Okey, jangan ayat je power. Ya betul, produk kena sama dengan ayat. Jangan ayat je power, produk macam Allah je maha mengetahui. Alright, kena jujur, kena transparent. Kalau makanan anda macam tu lah, bungkulah cantik-cantik supaya nampak lebih cantik. Alright, so Puan Yi kata ayat kena power. Ya, terima kasih tekan thumbs up, tekan small love, thank you so much. Alright, bagi mencari thumbs up kepada IKM yang menguruskan, yang menentukan anda dapat ilmu ni. Jadi support Institut Koperasi Malaysia yang memang saya tahu dia orang bertukar-lumbur. Sekarang WhatsApp tengah malam pun pegawai-pegawai di IKM sanggup jawab, tanya, bincang pasal program. So I'm honored to have team yang baik dalam IKM yang banyak bantu. Bukan saya je, banyak lagi speaker yang lain yang boleh bagi ilmu kepada anda. Alright, so seterusnya tentang yang paling penting ni. Alright, so siapa yang tengah menonton ni tolong tulis. Yang last tadi adalah iklan ayat kena power. Ayat kena power. Okey, tu yang ke-9. Alright, ayat kena power bang. Ayat kena sangat-sangat power. Nombor berterabur sikit tak apalah ya. Tapi yang penting ada 10 point. Okey, ayat kena power. Alright, so biasalah bila PKP ni kadang-kadang kita pun blur-blur sikit kan. Speaker pun blur-blur juga. Okey, siapa yang pernah di kelas saya tahulah. Saya ni jenis suka berjenaka sikit bila saya bercakap. Supaya taklah stres sangat nak belajar ni kan. Dalam berniaga stres, belajar pun stres. That's why saya suka dengan Institut Koperasi Malaysia ni. Bila kita buat kelas santai je dan memang fasiliti lengkap. Kalau ada kelas online, siap ada PC tu kan. Kalau dekat PJ tu, alright, ada PC lagi. Kalau saya pergi dekat Sabah tu, sanggup ambil auditorium besar untuk penuhkan ni. Ada 150 orang datang masa dekat Sabah saya buat. Ingat lagi bulan 12 saya tu dengan Puan Bihar dekat Sabah. Memang kita ada, dia serius. Cuma anda kena rajin belajar. Itu je. Dekat per hotel itu penuh, 200 orang datang. Kalau anda tak join, come on. Dulu harga package RM50 je tuan. RM50 belajar 2 hari. Siap bagi makan lagi, siap penginapan bagi yang jauh. Alright, it's crazy. Tolong join program IKM. Kalau ada yang fizikal, boleh join fizikal. Kalau nanti dia orang buat bentuk online, okay, join yang online. Alright, so please support Institut Koperasi Malaysia, agensi yang sangat serius. Saya rasa jadual memang penuh, tak pernah berubah. Penuh. Sebelum 2020, 2019 ujung dah keluar dah jadual. So kalau anda tak join, anda rugi sangat. Tolong pergi ke ikkm.gov.my di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Dan supaya anda boleh tahu semua program di bawah Institut Koperasi. Banyak topik berkaitan koperasi, pembangunan koperasi, alright, nak menubuhkan koperasi dan juga pembangunan bisnes dalam koperasi, juga bisnes online, e-commerce dan sebagainya. Banyak topik, sangat banyak. Ada yang hartanah, ada yang services, spa, hotel, you name it lah, tourism, semua ada. Arahanu, pinjaman, semua ada dalam koperasi Institut Koperasi Malaysia. Jadi please take note. Murah babe. Kalau tak join juga aku tak tahulah. Okey, yang last but not least, tentara perempuan yang paling penting untuk industri. Saya dah terlebih masa ni. Tak apalah, kita terlebih sikit lah ya. Minta izin IKM. Yang seterusnya, pastikan anda jaga customer service anda. Alright, tolong jaga customer service. Maksudnya anda punya perkhidmatan kepada pelanggan anda. Contoh, bila anda ada hotline, orang WhatsApp tolong reply. Kalau orang call tolong jawab. That's why anda kena asingkan nombor hotline. Mereka suka bila ada orang tolong mereka bila mereka ada masalah. Contoh, cakap ayam penyet ada 2 ketul. Ni kenapa ayam ni seketul? Padahal ayam seketul tu besar lagi. Dia tak tahu. Dia nak 2 ketul juga. So dia call nombor hotline. So tolong jawab. Dalam servis sektor, dalam perkhidmatan makanan dan minuman macam apa yang topik yang IKM bawa pada hari ini, servis main peranan. Jadi jangan senang-senang je. Okay, dah hantar, relax. Okay, I don't care. WhatsApp tak reply, call tak angkat. Layan. Kalau anda tak layan customer anda, siapa lagi nak layan?
Alright, sangat-sangat penting terutama dalam bidang perkhidmatan. Dia nilai anda bukan sahaja daripada produk makanan yang bersih, yang halal, yang memang suci. Bukan itu saja, dia akan cari juga anda punya servis yang anda berikan kepada semua pelanggan-pelanggan anda. Alright, pastikan anda gunakan platform yang baik. Nombor hotline anda tu jawab soalan mereka. Alright, so customer service main peranan ya. Pastikan ada email. Saya tambah satu lagi point lah yang ke-11. Tolong create satu email support. Contoh, kedai makan ani@gmail.com. Create satu Gmail. Kadang-kadang ada orang tak nak call, dia tak nak WhatsApp, dia nak hantar email. Jadi create, ada hotline, ada Gmail yang khas untuk penghantaran makanan ataupun restoran makanan anda ni. Cukup dah, sesuai untuk anda teruskan anda punya perniagaan dan jaga customer service anda sebaik yang mungkin. Last but not least, customer service. Jaga pelanggan kita. Yes, hashtag jaga pelanggan kita. Skill komunikasi sangat penting. Betul. Pastikan anda betul-betul jaga komunikasi anda dengan pelanggan. Layan. Dia marah ke, dia tak puas hati, layan. Cakap elok-elok. Jangan lari. Alright, jangan lari. Hashtag duduk, jangan lari. Okay. So, part of customer service sangat penting. Jaga customer anda. Alright, sama juga macam anda di restoran. Kalau orang datang, kalau orang komplain, janganlah marah dia. Dan tolonglah senyum tuan-tuan dan perempuan yang terlibat dengan makanan ni. Ahli-ahli koperasi yang berniaga makanan minuman ni, baik yang berbungkus, yang basah ataupun yang memang dah pack. Senyumlah, please. Kadang-kadang sedih tengok restoran-restoran kat Malaysia ni. Kedai-kedai dia cantik, tapi yang serve, yang tolong ambil makanan ni memang tak pernah nak senyum. Subhanallah. Saya tahu anda ada masalah kat rumah, jangan bawa dekat cashier. Saya tahu ada masalah dekat office, jangan bawa dekat depan cashier, jangan bawa dekat restoran. Orang tak nak tengok muka anda yang tak senyum. So tips saya yang terakhir, tolong senyum. Bila anda tengah bungkus makanan dekat rumah atau restoran, bila anda tengah pack, tengah nak tunggu delivery boy datang, senyum. Bila anda senyum, aura senyum anda masuk dalam makanan. Sebila orang makan pun sedap. Ingat balik doa. Bila orang makan sedap, orang doa yang baik pada anda. Sedapnya makanan ni, best lah restoran ni. Mesti dia ramai pelanggan kan. Nampak tak doa dia? So doa, bila anda buat benda yang baik-baik, orang boleh doakan anda dan insya-Allah perniagaan anda boleh kekal lebih lama, terutama dalam krisis COVID-19 dan juga PKP MCO ni. Right, senyum, tenang. Alright, hashtag kekal tenang. Dalam kawan-kawan saya di Akademi Usaha Mikro dengan tim saya, kita guna hashtag kekal tenang. Kekal tenang, relax, senyum, serve elok-elok. InsyaAllah orang akan beli dengan anda. Walaupun dia tak nampak anda senyum, tak apa. Dia akan keluar dalam aura makanan tu sendiri. Sebab anda yang menguruskannya. Siapa yang ada restoran, tolong please senyum bila orang datang. Greet orang. Jangan macam aku yang paling hebat. Okay, kau nak bayar, kau bayar. Kau tak bayar, kau punya pasal. Apa benda ni? Please, senyum, smile. Right, serve them well. You are in the service sector. For those yang pack barang, bila nak hantar barang tu, senyum dengan delivery boy. Dia penat, risiko dia tinggi. Bila anda senyum seronok, delivery boy tu ambil produk anda. Alright, senyum. Tuan Salmi kata senyum itu sedekah. Ya, betul, dapat pahala. Senyum itu sedekah, betul, dapat pahala. Tolong senyum. Right, simple saja. Okay, so itulah perkongsian yang dibawa oleh Institut Koperasi Malaysia yang menjemput saya selaku wakil daripada Akademi Usaha Mikro untuk berkongsi tentang teknik mudah mendigitalkan ahli-ahli koperasi yang terlibat dengan industri makanan dan minuman. Dan siapa yang belum lagi tahu program-program di IKM, boleh tengok di Facebook Institut Koperasi Malaysia ataupun boleh layari www.ikkm.gov.my. Tengok anda punya semua senarai-senarai program yang ada. Kalau mungkin offline, mungkin tengah nak ditukar kepada online, take note on that. Alright, live memang ada. Jumpa saya nanti hari Sabtu jam 11 pula. Kita nak tunjuk cara macam mana teknik mudah untuk masuk dalam e-commerce pula. Alright, hari ni banyak yang servis makanan minuman saja. Ini untuk e-commerce, semua industri pula. Macam mana benda-benda mudah yang anda boleh pakai untuk berada dalam dunia e-dagang atau e-commerce. Alright, so please, siapa yang ingin ikut e-market, ya, boleh like kami Avana Alibaba. Yes, terima kasih. Ini Tuan Haji Jino rasanya ni. Alright, boleh join Haji Jino untuk apa ni, Avana, Alibaba dan sebagainya. Yes, Trade India. Guna semua marketplace yang ada. Di e-trade ada, di Matrix ada program e-trade. Alright, yang anda boleh claim
grant sehingga RM5,000. Okey. So terima kasih sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Institut Koperasi Malaysia di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan juga Koperasi MEDAK nama ringkasnya, dan pastikan anda terus kekal sokong Institut Koperasi Malaysia, terus kekal sokong speaker-speaker yang lain yang hadir. Terima kasih sahabat-sahabat yang saya kenali di Institut Koperasi Malaysia kerana bagi peluang untuk kami berkongsi sedikit sebanyak ilmu sepanjang PKP ni. Dan saya minta tolong siapa yang tengah menonton ni, tolong komen dekat situ, tulis terima kasih IKM, terima kasih IKM, terima kasih IKM. Tunjukkan anda rasa kata orang menunjukkan rasa terima kasih anda kepada program yang dijalankan oleh IKM. Tulis kat situ tu, terima kasih IKM, terima kasih IKM. Bila pegawai-pegawai yang bertukar somus pagi, petang, malam untuk pastikan program berjalan seronok, mereka baca sejuk hati mereka. Alright, saya memang respect lah pegawai-pegawai kerajaan sekarang ni, banyak yang sampai malam pun boleh WhatsApp. I'm so honored. Okay, so we change our culture, which is very good for the whole ecosystem, for the whole community. Right. So terima kasih IKM. I love you. Yes. Puan dia kata terima kasih IKM. I love you IKM. Thank you. Alright. Nanti ada lagi program-program live. Anda klik saja link yang diberikan oleh IKM. Join. Speaker IKM memang semua superb. Semua kebanyakan memang industri player. Hampir semua memang industri player. So kalau mereka bercakap berdasarkan pengalaman, mereka dah biasa lama dalam koperasi. Alright. Saya memang sebagai ahli lembaga koperasi untuk unit 10, so saya faham struktur dia. Alright, so saya juga ahli lembaga koperasi, saya juga ahli koperasi dalam dalam SKM dan juga IKM, Suruhanjaya Koperasi Malaysia, dan juga Institut Koperasi Malaysia yang menguruskan ilmu-ilmu kepada anda. So thank you so much. Saya mohon maaf terambil masa lebih sikit sebab seronok pula sembang dengan anda. So bila dapat jumpa kawan-kawan ni seronok sikit. So thank you so much for all my friends yang saya kenal di IKM, yang mengenali dia, saya juga dia. Thank you so much for your time, for the effort yang banyak betul lumus nak membantu meneruskan ilmu ni. InsyaAllah saya ulang balik saya ulang sekali lagi apa poin yang saya sebut tadi. Yang pertama, kita guna benda-benda yang free dulu ada dalam tangan, ialah WhatsApp business dan sebagainya. Yang kedua, fully utilize social media, WhatsApp, Facebook, tolong pakai semua yang ada. Yang ketiga, buat delivery sendiri, hantar pakai anak ke, pakai suami ke, isteri ke, jiran ke, tak kisah. Yang keempat, mulakan dengan jiran, kawasan kejiranan dulu kawasan kejiranan dulu. Yang kelima, bungkus elok-elok, packaging lawa-lawa supaya nampak cantik bila orang terima. Yang keenam, set up nombor hotline dan email hotline. Alright, ada dua, email online dan juga nombor hotline, nombor WhatsApp. Yang ketujuh, guna semua free e-commerce yang ada, macam Alibaba ke, kalau bersesuaian lah, Alibaba ke, Ubeli ke, semualah yang ada tu, Shopee dan sebagainya boleh pakai. Yang ke-8, belajar ambil gambar cantik-cantik, background putih, pinggan putih, menyelahkan makanan ataupun minuman anda. Yang ke-9, cari ayat-ayat yang power, menyelerakan, bersama keluarga, lapar dan sebagainya. Guna ayat-ayat power ni untuk iklan. Dan product description kena jelas, tulis secara jelas dengan apa yang ada dalam gambar supaya orang faham apa yang dibeli. Dan yang terakhir, customer service sangat penting. Alright, so ada 10 poin. Saya harap saya dah kongsikan ilmu sedikit sebanyak kepada anda. Gunakan ilmu ni sebaik mungkin dan sebar-sebarkan kepada sahabat-sahabat yang lain. Dan insyaAllah segala yang baik itu datang daripada Allah SWT, yang buruk itu datang daripada saya, dan insyaAllah saya cuba perbaiki. Salam Ramadan Karim. Saya doakan anda supaya mendapat Ramadan yang terbaik tahun ini, walaupun cabaran yang agak berbeza tahun ini, namun kita minta elok-elok makbul. Jadi mudah-mudahan diangkat oleh Allah SWT doa-doa semua muslimin muslimat sepanjang Ramadan ni, dan Allah lenyapkan COVID-19 daripada bumi Allah, dan kita kembali dalam kehidupan kita yang lebih baik insya-Allah selepas COVID-19. Stay put, stay safe, stay at home, #kekal tenang, dan selamat menyambut Ramadan. Dan kita doakan umur kita panjang dan kita boleh sampai ke bulan Syawal, dan jumpa mudah-mudahan ada rezeki kita bertemu dalam masa yang akan datang nanti. Terima kasih IKM. Terima kasih Institut Koperasi Malaysia. Terima kasih Kementerian Pembangunan Usahawan dan juga Koperasi MEDAK, dan semua yang berada pada hari ini. Thank you for your support. All the best. Stay safe, be cool, tenang, dan teruskan kehidupan anda dengan sebaik mungkin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azhari dari Akademi Usaha Mikro signing off. Bye bye.